Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala makhluk untuk memudahkan perkara itu kepada kita, dalam arti kita gunakan perkara itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi kita dan Tuhan bagi segala-gala makhluk. Kita kena ingat kata kita adalah manusia, ada Tuhan yang menjadi Tuhan itu, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini sama-sama kita diberikan peluang, diberikan anugerah dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sama-sama kita mari kumpul berhimpun di satu tempat sebagai tempat yang bagus dan mulia. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Tak lain tak bukan setelah daripada kita syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti juga kita kena terima kasih dan ucap syukur terhadap ketua kita, iaitu Haji Muhammad Fauzi, sebagai ketua di sini, sebagai nayuk kita lah, yang mana beliau itu sanggup membuatkan satu upacara seumpama ini ni dengan mereka yang bersama dengan dia daripada ahli jawatan kuasa. Tok Mene kita sendiri, Tok Nebe, Nayuk sendiri dan anggota dia, Imam Khatib Bilal, pakat capur tangi dalam arti kata nak buat majlis seumpama ni supaya kita dapat berkumpul dan dapat dengar sedikit sebanyak daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka itu dan mengangkatkan mereka itu maupun dunia dan di akhirat nanti, kerana ini adalah amalan yang baik, amalan yang Allah Subhanahu wa taala meridai, amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dan kena. Maka itu adalah kebaikan bagi kita juga, sebagai kita ni orang yang duduk bawah retahan mereka-mereka yang mulia itu. Jadi
tak lain tak bukan kita sebagai orang Islam, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, pasti kita sebagai manusia ini kena mengetahui dan tahu tujuan hidup kita. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia, dan apakah hakikat kita sebagai manusia, dan apakah hakikat bagi ini dunia, supaya kita gunanya perkara-perkara tersebut jadi bahagia hidup dan jadi bekalan kita nak menujukan ke hari akhirat yang kekal abadi. Itu makna tujuan ya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran sebagai perlembagaan kita. Kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kerana kita ni adalah anak Adam. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Itu kita nak kira balik jenis manusia ni, Allah Ta'ala mulia, Allah Ta'ala akad, Allah Subhanahu wa taala beri kepentingan. Satu lagi, kita sebagai orang, sebagai manusia, tetapi ada di diri kita sifatnya beriman dan sifatnya satu lagi al-Islam, maka itu adalah sebesar nikmat ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka kita ni tak lain tak bukan kena pakai hidup di atas muka bumi ni beberapa lama ya Allah Subhanahu wa taala nak berikan masa kan kepada kita. Allah Ta'ala ni menjadikan kita ni di dalam dunia ni, kalau kita tengok ada beberapa bangsa, ada beberapa bahasa ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Maka Tuhan berayat dan cerita di dalam Al-Quranul Karim tentang ini hakikat. Allah Ta'ala telah firman kata, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, maka kita sebagai manusia coba dengar molek gapakah Tuhan nak rayatkan kepada kita. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu daripada dua pasangan, lelaki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam. Kemudian Tuhan jadikan manusia daripada dua orang ini beberapa bangsa, beberapa bahasa, beberapa kabilah, supaya kita ni liyata'arafu, supaya kita boleh kenal mengenal, saing mensaing, dan minta tolong gimari, dan boleh ambil pedas setengah di atas yang lain. Itu tujuan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Kalaulah kita sebagai manusia tak tahu kan ini hakikat, kita duduk di atas muka bumi ni, bahasa dialah kita sebagai manusia yang ada hawa nafsu, ada sifat di dalam hati kita ni, di dalam tubuh badan kita ni, sifat yang mazmumah, sifat yang dicelakan di dalam agama. Ada sifat berdengki, ada sifat berasa tak puas hati, ada berasa tak reda meredai. Itu tu kalaulah kita tak kenalnya, tak tahunya tujuan hidup kita dan hikmah Allah Ta'ala jadikan kita nak pakai hidup susah duduk atas muka bumi ini. Hak ni maksud kata liyata'arafu, supaya kamu tuahai manusia kenal mengenal. Hakikat ni kita boleh tengok apabila kita pergi kepada Makkahul Mukarramah. Berapa jenis manusia, berapa bahasa bangsa manusia yang kita sebagai manusia ni boleh lihat, boleh tengok. Maka tujuannya Tuhan ni royak kepada kita, kata nak boleh
Gapo? Boleh kenal mengenal, boleh tahu mengetahu, boleh ambil faedah mengambil faedah di atas satu yang lain. Maka apabila kita ada sifat ni reti hakikat di sini ni, nascaya sifat mazmumah, sifat berdengki, sifat berasa tak puas hati, sifat tidak meredai setengah di atas setengah, sifat berasa kata kita ni tak suka terhadap saudara kita, akan habis daripada kita. Kenapa? Kerana kita tahu dah. Lalu mulia sekali sebagai manusia ni bukan duk di bangsa, bukan duk di bahasa, bukan duk di situ, duk di sini. Bahkan Tuhan ayat kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia sekali di kalangan kamu wahai manusia, iaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis yang sabit daripada baginda, sebagaimana para ulama menerangkan bagi kita sebagai kata apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu royakkan kepada kita. Ia kata la fadla li arabi ala a'jami wala a'jami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada lebih manusia yang bahasa Arab di atas bahasa Ajam, dan tidak juga bahasa Ajam. Hak bukan Arab tu lebih di atas orang Arab, hak putih di atas hak hitam di atas hak putih, illa bittaqwa, malaikat dengan bersifat dengan at-taqwa. Di sinilah nak royak kata agama Islam adalah agama yang nak menyamakan di antara bangsa, bahasa, cakap semua tu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi manusia bakar Rasulullah tak serupa dengan bakar hak bukan bakar Nabi, walaupun orang lebih dia tak serupa dengan orang tak lebih, walaupun manusia juga, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu semulia sekali di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu semulia-mulia kamu, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita faham dah tujuan kita daripada sumber yang kita menerangkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan wahyu daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyarah, yang dihuraikan oleh para ulama warasatul anbiya, kita ni kena bersatu padu. Tak boleh kita nak berpecah belah gi mari. Tak boleh kita ni nak jadi masa muka tak setuju setengah di atas setengah, tak boleh. Itu bukan tujuan. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang duduk di tanah air kita. Tak. Kerana Tuhan raya di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman, Tuhan panggil kita i'tasamu, makna kana pegang molek dengan agama Allah. Agama Allah makna kana iaitu agama al-Islam. Islam suruh apa kita? Suruh kita baik di atas setengah, di atas setengah. Suruh ambil manfaat setengah di atas setengah. Suruh kita ni senyum setengah di atas setengah. Suruh kita pandai terima kasih setengah di atas setengah. Itu makna kata hak Tuhan suruh kita. Wa'tasimu bihablillah. Katanya ahli ulama kita, hablullah bimakna dengan makna dinullah, agama Allah. Kalau kita gapo makna agama, terkadang kita sebagai orang Islam tak faham kata gapo beragama. Banyak di kalangan orang Islam kita lah ni, jadi seolah kata agama jadi susah bagi dia, jadi payah bagi dia, sebab dia tak faham. Saya berasa kata saya sendiri pun rasa tak sampai hurainya matlamat, hurainya maksud kata gapo mana din. Ad-din bahasa Arab, bahasa kita mana agama. Agama ni terkadang kita sendiri pun kurang jelas. Agama hak manusia tak rasa kata susah, rasa payah. Ya nak payah lagu mana, ya nak susah lagu mana. Sedangkan agama ialah
cara kita nak pakai hidup. Kita hidup kan mati, memang kita hidup. Kalau mati tak marilah di sini. Tetapi kita hidup tadi itu kita nak guna hidup lagu mana? Itu makna ad-din. Itu makna kata agama. Apabila kita faham dah kata agama tu, cara nak pakai hidup, nak atur hidup macam mana, pasti kita kena pilih agama pula. Kerana agama dalam dunia ni bukan sah. Kalau dibilangkan oleh ulama semenjak dulu hingga sekarang, beribu-ribu agama. Akan tetapi agama yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Al-Islam hanya jua, tidak lain daripada ni. Tuhan kata, Tuhan royak kepada kita. Tuhan kata innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gapo? Iaitu al-Islam. Kalaulah kita nak juga cara lain daripada Islam, yakni kita nak pakai hidup kita lain daripada ajaran Islam, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan terima sama sekali daripada apa yang kita amal, apa yang kita buat. Maka kita ni termasuk di dalam golongan orang yang rugi di hari akhirat esok. Sebab itulah Tuhan royak kepada kita, nak kita ni dok tunggu bulan Ramadan ni, iaitu bulan wahyu, bulan Al-Quranul Karim, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya, iaitu Al-Quran. Tuhan royak lagu mana orang tak senyap kepada ajaran Islam sebagai ajaran hidup. Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang nak juga ajaran lain daripada ajaran hidup hak pasal Islam, nescaya Tuhan tak akan terima amalan dia. Apa bila ajal dia siapa? Kita tengok orang mana kata dari atas muka bumi ni, apabila siapanya masa dia tak mati. Adakah? Tak ada. Semua kena mati belaka apabila siapa masa. Tetapi apabila dia pejam mata, dalam keadaan dia tak beriman, dalam arti kata Islam itu adalah ajaran hidup dia, Tuhan tak akan terima amalan dia sama sekali. Sedangkan dia termasuk dia di dalam golongan orang yang rugi apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak kita nak buat lagu mana diri kita? Kita nak pilih gapo diri kita, kita nak duduk. Sebab tu Tuhan suruh kita wa'tasimu bihablillah. Suruh kita gantung dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas pada kita gantung pada agama, semua orang Islam kita, saya rasa kata yakin, sehabis-habis yakin. Quran sebuah, Nabi Muhammad seorang, kiblat hak kita ada semaya tu peradak kotu belakang. Semua hak mana-mana kalau mengucap dua kalimah syahadah, kotu belakang. Perkara tu lah Allah tu Tuhan kita, Nabi Muhammad tu Nabi kita, Quran tu kitab kita. Lepas tu gapo lagi hak kita tak ada? Semua kiblat tu lah. Lepas tu gapo ini tak serupa? Sifat sani, sifat hasad berdengki, nah, sifat berasa tak puas hati, sifat tak pandai nak syukur, tak pandai nak terima kasih, memunahkan hidup kita. Sebab tu Tuhan hubung ayat tadi kata, ayat tadi kata wala tafarraqu, jangan cerai-berai dan pecah belah sesama kita. Kenapa? Kalaulah kita ni pecah belah sama kita, nescaya kekuatan tidak ada sama sekali. Pecah belah punca daripada mana? Punca daripada tak faham hakikat hidup. Punca tak faham daripada hakikat dunia. Punca tak faham daripada hakikat agama kita. Dunia kita ni kalau kita sungguh setara mana pun, ia tak kekal dengan kita. Tapi nak buat amalan tu kekal nak buat macam mana? Pasti kita kena pergi dengan 3 syarat. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu, dan kemudian kita
tengok molek contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama warasatul anbiya duk menyatakan kepada kita. Maka apabila kita gunanya umur kita duduk di atas muka bumi ni dengan tertolak daripada tiga dasar tadi, sumber tadi, nascaya amalan kita itu dikekali oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kata kita mati pun amalan kita tu kekal. Pak kita nak gapo lagi kalaulah kita tak pandai nak guna hidup, kita nak bawa diri kita macam mana? Kerana masa kita ni terhad, masa kita ni tertentu, masa kita ada habis, masa kita bukan ada sama dak. Akan tetapi Tuhan hantar mari ni tak tahu tujuan hidup, sebab tu jadi pecah belah sama sendiri. Tafarraqu, Tuhan kata wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai sesama kita. Panawak lagu mana wib satu, pasti kita kena ada ketua. Nak satu tak leh kalau tidak ada ketua. Maka ketua kita ni, kita nak tahu kata dia ni niat baik ke niat tak baik dengan kita, tak ada payah kita nak buat hukum main. Kita tengok kepada harga bagi seseorang ketua ni dia buat gapo hati kepada masyarakat. Gapo hati jaksa dia kepada masyarakat tempat kita. Kalaulah kita ni daripada tak maju kepada maju, daripada mundur kepada dok ke depan, daripada tarak kepada gagah, daripada gelak kepada cerah, kampung kita, masyarakat kita, dengan sebab kita ada ketua yang molek umpama tu, bagaimana kita tak berasa nak syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui ketua kita. Nak satu pasti kena ada ketua. Ketua hak mana? Iaitu ketua yang ingat kepada nasib kita. Ketua yang dah bercarakan masyarakat. Ketua yang dah bercarakan sekolah-sekolah, masjid-masjid dan kubur-kubur, supaya nak kita ni umat Islam boleh duduk dengan cara bahagia. Seni hidup nak pakai agama, seninya cara kita nak berjalan urusan agama. Kalau tidak ada mereka, nascaya kita nak duduk tak boleh. Sebab itulah benar ni sebagai tarbiyah, sebagai perkara yang kita ni kena betul diri kita. Terkadang sifat manusia ni banyak terlupa. Terlupa apa? Terlupa kata orang buat baik kepada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia firman di dalam Al-Quran, dia kata wala tansawul fadla bainakum, jangan terlupa sama sekali kelebihan hak setengah di atas setengah manusia tu kepada kita. Jangan kita terlupa, terutama kelebihan pemimpin kita, kelebihan ketua kita, kelebihan jaksa yang dia buat kepada masyarakat kita. Kita kena tengok. Jangan kita pasal kata dok kok tu kok ni. Cara kita nak tengok sebagaimana Allah kata tadi. Lagu mana? Iaitu kita tengok kepada pekerjaan dia, jaksa dia, dia buat apa hati. Sebab itulah kita ni jadi hidup tak senang dan jadi pecah belah dan jadi tak satu padu. Kerana apa? Kerana hati kita ni selapuk dengan hasad deki. Umat Melayu kita ni bukan orang tak pandai, orang tak cerdik. Kalaulah umat Melayu kita orang tak pandai, orang tak cerdik, dia tak ada gini. Jadi separuh Hindia, jadi separuh mana-mana. Tetapi umat Melayu kita nak pergi ke depan, tinggi lagi seumpama tok nenek moyang kita dulu, pasti kita kena pegang tangan gini. Rakyat dengan pemimpin, imam dengan makmum, khatib dengan makmum dia, semua tok nebel tok menit kita kena gigi ni. Lepas tu ada teki sikit sebanyak bahasa dia, lidah kita dengan gigi kita ni benar sama-sama berhajat belaka bagi diri kita dia tepuh gi mari. Sebab itulah dalam hati kita kena ada fasfahu, kena ada maaf-memaaf, kena ada cara kita nak mencucikan diri kita daripada sifat-sifat tak pakar tadi. Sebab itulah kita ni nak jadi selamat, nak jadi hebat, nak jadi mulia, pasti kita kena syukur terhadap perkara
ya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita melalui ketua kita, melalui pemimpin kita, melalui orang yang ada muka di dalam masyarakat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak orang tu nak boleh terima kasih kepada Allah Jalla wa Ala mereka yang tak pandai nak terima kasih kepada sesama manusia. Ketua kita buat belaka, tok imam kita buat belaka, ibu bapa kita buat belaka, tok guru kita buat belaka kita. Nah, nayuk kita, tok meneh, tok nebe buat belaka kita. Nak tadika boleh tadika. Nak masjid boleh masjid. Nak imarah kubur, nak cara masalah urusan mayat, urusan kubur boleh. Pak kenapa kita ni sebagai makmum, sebagai pengikut tak mau nak capur tangan dengan ketua kita? Sebab sifat orang kita ni jadi berasa tak puas hati pergi mari. Berasa kata hak dak ada tak cukup. Hak ni sifat hak ni kita kena kikis tubik daripada hati kita. Kelebihan hak Tuhan nak uwi yang nak royak ni. Tuhan royak kita ni Tuhan tak dusta. Sebagaimana ulama dah baca uwi kita dengar, hamba nak sampaikan kepada sini. Kelebihan hak Tuhan nak uwi ke orang ni sama ada kelebihan duit, kelebihan pangkat, kelebihan cidik pandai, kelebihan gapo pun bijaksana. Kita nak heret tak boleh, kita nak pergi sekat tak boleh. Kalau Tuhan nak uwi, ya boleh dia. Sebab tu Tuhan nak proseskan. Proses ni mana dia bekikan hati kita daripada perasaan tadi tu. Hawak apa? Supaya nak uwi habis dalam hati kita. Ya manusia kita ya bahasa dia, ya ada mugalah tu. Ya tak apabila tengok orang lebih dia jadi lalu. Rasa tak puas hati, berasa kata tak sedap, berasa nak mewah, berasa tu, berasa ni jadi. Sebab ya bahasa dia di antara kabir dengan habir ni ya sana lagi. Ya bakal kita denung lagi. Bukan baru-baru. Tetapi ajaran Islam hari ni untuk nak beki muka tu supaya nak uai tubik daripada hati kita. Lagu mana tu raya? Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kita dok berasa nak kelebihan Tuhan beri setengah di atas setengah. Dalam keadaan kita dengki, dalam keadaan kita nak habis nikmat tu daripada orang yang kita nak tu. Tak boleh. Kalau kita nak pesen kata pakat-pakat nak patana, pakat-pakat nak memaju, hak tu tak apa. Tak ada masalah. Tetapi kebanyakan orang kita dah jadi gitu. Sebab tu orang Melayu kita ni dok jadi dok bawah kerana sifat tersebut. Kalau dah kita boleh kikihkan sifat tersebut tubik daripada jiwa dan hati kita, tidak siapa dia nak boleh tanding orang Melayu kita. Tempat kita ni sesubuh-subuh tempat. Negeri kita pebui pula. Gapo yang kata cara kita nak lagu mana bebas. Tapi kena pergi dengan cara. Pergi dengan ilmu pengetahuan. Gi dengan ketua yang ada cara mikir yang cermelang. Gi dengan cara, bukan gi dengan gamuk-gamuk tu bukan. Kalau kita pergi dengan gamuk-gamuk, nescaya kita rebah. Tak kira siapa-siapa. Kalau pelajar-pelajar gamuk-gamuk jawab soalan ustaz, guru jatuh. Kalau bomo gamuk-gamuk nak berapa orang? Sebab mati kau orang. Kalaulah kerajaan gamuk-gamuk, ya rutuh juga. Maka kita sebagai umat Islam tak boleh kita ni nak buat gamuk-gamuk, tak boleh. Kita kena pergi. Kalau kita tak pandai, we orang herat kita. Jangan kita buat pandai sedangkan kita tak pandai, tak boleh. Kita ingat tak kita pergi Mekah ni tambah kapal sendiri? Jauh. Kita pergi dengan Tok Seh, pergi dengan orang hak alim pandai, jangan tok guru. Nak beli tiket kapal pun jangan kata hak lain. Tak faham, tak tahu dah. Lepas tu bagaimana kita nak tadbirkan, nak bawa masyarakat ke depan. Kalaulah kita bukan ahli sungguh, tak pandai sungguh, ya kita siapa. Sebab tu dah jadi, nak maju, nak ke depan, turun semula.
turun semula. Kau turun kau jauh. Lepas nak naik pula. Ya Allah. Tuhan punya tahu. Sebab tu kita belum hak cidik, hak pandai, hak hebat, hak cermelang cara memikir, hak ada jaksa di tempat kita pakai bela dia. Bela apa? Bela kemajuan. Pakat kita pakat di tangan kita ni supaya kita nak hadap ke depan. Kita ni umat Islam ni kalau nak lock orang bahasa asing dak cara ya tak cara kita. Kita ni sebagai kita kena cara diri kita sendiri. Tapi apabila kita pandai nak cara, kita dah depan daripada dia. Sebab bahasa dia dah apabila orang kena betul dengan cara susah payah, ia cidik, ia pandai. Pak kita ni nak betul daripada mana? Mula sekali kita kena betul daripada pemikiran ketua kita. Dia nak cara masalah gapo? Masalah masjid. Masjid ni adalah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sedangkan kita sebagai umat Islam tak tahu dengan cara 100% tentang harga dia. Kalaulah kita ni sebagai umat Islam yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian, tahunya hakikat masjid, nescaya kita akan imarah masjid itu sehingga habis nyawa kita. Tetapi dengan sebab kekurangan ilmu kita, ketua kita nampak kata tempat kekuatan bagi masyarakat pasti kena ada di masjid. Pas masjid ni adalah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala hubung tali dia tu terus. Gapo muskilah yang berlaku dengan kita, kita pergi ngadu dengan Tuhan di situ. Masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu wa taala tu, sebagaimana para ulama kita kata. Ni terkadang kita tak tahu qadar masjid, terkadang daripada kaum orang-orang perempuan ni, alhamdulillah lah kita ni daripada ahli khair, ahli kebaikan, barangkali tak ada. Tetapi orang sekarang nak murih balah, ada perbincangan, ada gitu, ada gini dengan ahli keluarga, dengan suami, dengan anak. Pak mengadu mana? Mengadu ke Tuhan ke mengadu ke siapa? Tak mengadu ke Tuhan. Mengadu dalam Facebook. Nak orang kata, tok laki kita ni gini, anak kita ni gini. Pak kalau kita mengadu lagu tu, apa pasal, apa beda? Boleh gapo? Boleh beki gapo hati? Tak. Kita tak beki gapo. Tetapi kalau kita reti hakikat masjid, kita pergi masjid mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala hanya jua yang nak boleh ubahkan hati manusia. Orang lain tak boleh. Orang lain ni hingga Nabi SAW tak boleh nak ubah hati. Tengok apa sejarah dia, mana boleh. Sebab tu Tuhan kata, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Kita ni nak jadi kasih sayang, nak mesra. Masalah hati ni sekalipun Nabi SAW belanja harta semua di atas muka bumi ini, tak boleh lagi nak jadi hati tu kasih mesra. Pas nak lagu mana umat Islam? Ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi alaihi wasallam, ya kita ni mulia dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita nak menyelesaikan masalah masyarakat mana? Iaitu di masjid. Apabila ada gapo, mengadu di masjid. Kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai Tuhan yang menjadikan kita. Bagaimana kita nak mengadu kalau masjid itu tidak diimarah, tidak dibaru, tidak ada orang yang duk dule dia, tak ada orang yang duk carakan dia, tidak dengar suara azan, tidak dengar suara baca Quran, tidaknya patana, makna kata ubah suai dalam masalah baca tebas masa. Bagaimana rakyat nak tupai mana? Umat Melayu kita, umat Islam, bangsa Melayu ni nak tupai siapa? Kalaulah ketua kita tak ada ambil penting dengan masjid, tak sama sekali tak boleh nak jadi.
Sebab itulah kita, kalau ketua kita dah imarahkan masjid, ambil masjid sebagai tempat yang penting, pasti kita itu ni gini dengan dia, sakau dia, supaya apa? Supaya nikmat itu kekalkan dengan kita, supaya nikmat itu boleh duduk dengan kita, supaya nikmat itu boleh kita guna selama-lamanya. Diri kita, anak cucu kita, dan orang hak seterusnya, itu hak kita nak. Setelah daripada ada masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ni kita pakat tahu belaka. Mula-mula mari di Madinah tak ada hak lain. Buat masjid mula-mula. Pak kalau kita nak harap orang bangsa asing mana tolong hak masjid, alih lagi 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 kata gilah. Tak sama sekali. Pak nak buat lagu mana? Kena orang Islam juga hak duk dalai tu. Hak reti bijak sana tu. Nak buat lagu mana urusan boleh kita kata sebagai umat Islam. Sebab tu kita kena pergi sekali dengan mereka. Lepas apabila ada masjid, ada imarah dalam tu, ada baca Quran dalam tu, ada mengaji qiraat dalam tu, qiraati dalam tu, ada kaum ibu boleh beripung, ada susah gapo kita doa dengan Tuhan di situ. Pasti kena ada soal lagi duk tepi-tepi, iaitu gapo? Sekolah. Sekolah ni mula bina sekolah ni biar orang mula-mula guna sekolah. Makna kata bina sekolah dalam agama kita. Siapa? Iaitu orang yang mula-mula buat takwim. Buatnya takwim patitin tu lah. Iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dialah orang mula-mula buat sekolah. Sekolah ke apa? Kalau zaman kita sekolah tadika. Sebab ke apa Sayyidina Umar buat sekolah tadika zaman itu kita guna dengan masa kita kan? Sebab ia tahu kata anak cucu kita ni kena mula daripada tadika. Kalau tidak ada tadika, kalau tidak adanya asuh ke, bentuk ke, tarbiyah daripada semula tadika, dia tak tubik jadi orang beriman dan orang Islam yang sebagaimana Islam itu nak. Orang Islam ni mudah lagu mana? Ya duk mana pun tak apa, kerja gapo pun tak apa, cuma cara mikir dia, faham dia ada Islam. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Wiyah tu tubik jadi lagu tu, pasti kita kena mula daripada sekolah kecil, iaitu tadika. Nak ambilnya bahasa, nak ambilnya bangsa, nak ambilnya akhlak, nak ambilnya iman, nak ambilnya masalah ibadat, masalah ihsan, masalah gapo, mula daripada tadika. Pak kalau tepat tak ada, kita nak hidup mana? Pasti kita ni manusia ni ia kena ada tempat. Ia kena ada tempat dia untuk kita nak gapo? Nak ambil tempat tu buat kerja. Kena ada tempat dulu. Pas tempat ni nak boleh lagu mana? Nak uya orang bahasa asing tulang pula kita. Oh jauh. Payah. Pasti kita kena tupai ahli hak pandai, hak bijak sana ni tolong kita. Lepas tu kita boleh tengok hak naik-naik mari ni tu kawasan yang luas gini ni. Saya rasa kata tak kena royak atau jaksa siapa. Nah, bukan kau tu kau ni tak nak royak kata kelebihan ni jangan kita terlupa. Jangan sama sekali kita terlupa orang yang buat jaksa kepada kita supaya nawi kita ni hadap ke depan pasti. Kita nak mula start semula tu yang lama. Kita ambil hak biasa kata ya buah dah. Apabila buah dah kita baca ya sikit kalau lagu mana kan insya-Allah tak ada masalah. Di sini tempat yang kita kena pakat. Kalau kita tak pakat, ya rebah. Apabila rebah kita sebagai orang kita ni tak ada berjalan akal. Kita sendiri jangan lock rebah diri kita. Kalau kita rebah, nascaya kita tak boleh nak bangun. Supaya kita rebah masa kita tak tawah lah. Orang dok gini, kita jalan apa tak kena berjalan. Rebah jadi lagu mana? Jejak demo. Kalau selipar atau berapa jatuh ke kain ke apa tak usah kutik ah. Kalau kutik ke pakai turun gitu halak belakang turun gitu, pakai tepuh demo jejak demo. Han juga kita. Kita sebagai umat Islam di sini ni pasti kita kena tahu kata kewajipan kita ni gapo dia. Nak bina klik semula ni nak pakai masa 8 tahun ni bulan ni bukan mudah.
Nak boleh jadi satu, jadi apa nama dok gini ni, bukan mudah. Pas lagu mana kita nak bawa pergi pula, kita pakat. Selama mana ketua kita ada kekuatan lah, tak ada apa. Selama mana waras otak dia dah lebih mikir lagi skala anggota dia, tak apa, kita sokong. Sokong di atas agama, di atas al-taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sokong di atas ketakwaan, sokong di atas kebaikan. Bukan kita sokong di atas kejahatan, lah. Bukan. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan kita capur tangan nak buat dosa. Jangan kita capur tangan kerana kita udwan, malah dak. Kita tak andal sini. Terkadang kita orang Melayu ni cidik, tapi berhajat kepada orang cidik lagi, bawa dia. Barulah hadap ke depan boleh. Kalau gitu gak payung. Sebab tu dah puntan asas tadika kita ni kita kena guna molek. Ambil ustaz-ustaz, cikgu-cikgu daripada kak sendiri pun, orang pampuai pun bukan biasa dalam masalah ni. Cara-cara mereka, perangai mereka bukan biasa. Lebih. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Witadika kita ni ada kualiti, pasti kita kena cari orang yang pala santai. Supaya apa? Supaya kikihkan, supaya mengeluarkan anak cucu kita ni yang berbangsa kita, bahasa kita. Ni tak ada gapo kerajaan, boleh kita kecek lah, tak ada salah. Sebab kerajaan kita penuh lagu ni juga. Bahasa kita boleh besar daripada bahasa ni. Bahasa ASEAN apa panggil kata. Melayu ni bahasa besar. Malaysia, Indonesia, Brunei, kata lagi lah. Hingga kita 3-4 wilayah ni guna bahasa Melayu juga. Maka kita ni jangan terlupa. Jangan terlupa dalam masalah nak peranan, nak susun, nak cara, nak apa nama, nak tambahnya kekuatan kita, kena mula sini. Kita nak duduk pahari ya. Tetapi soal yang kita kena tanya depan Tuhan, anak cucu kita tu kita bawa lagu mana? Kita sebagai ibu bapa bawa lagu mana? Kita sebagai imam khatib Bilal bawa anak makmum macam mana? Kita sebagai tok nebe, tok mene, nayu obata, soco, sogapa pun bawa lagu mana? Sebab itulah umat Islam kita berhajat kepada mereka-mereka umpama tu. Cuma kita pakat mengingati satu sama lain, kerana pengingatan itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana pengingatan itu sesama orang Islam adalah faedah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni jangan sama sekali paling belakang wak cuai tentang hak anak cucu kita. Jangan. Kita ni ingat kata kita ni apabila turun duduk dalam lubang kubur, setelah daripada kita hidup ni pasti kita ni kena turun duduk dalam kubur belaka. Thumma ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kita ni setelah daripada kita dah hidup di atas muka bumi ni akan turun lubang kubur belaka. Turun dalam lubang kubur belaka akan turun tiap-tiap orang. Sama ada amma dan kamu semua, tak ada dikecualikan, kena turun belaka. Tapi dalam tu ada gapo? Ada mungkar wa nakir untuk nak tanyakan kita. Kata kita buat gapo masa kita duduk di atas muka bumi ni. Lepas tu apabila mungkar nakir tanya, najah alhamdulillah, tak najah nasallallahu taala assalam wal afiyah. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Hari kiamat esok kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Ha ni habibet. Kita pegang lagu mana anak cucu kita? Anak cucu ni kata ulama Islam hak reti dalam masalah tarbiyah, masalah bentuk ke ni, kita kena mula daripada 3 tahun hingga 12 tahun. Mula daripada umur 3 tahun hingga 12 tahun. Barulah ia tubik jadi orang. Sebab apa? Apabila kita jam mata,
anak kita hak kita tarbiyah ni daripada umur 3 tahun hingga 12 ni lah akan akak tangan berdoa kepada kita, ya Allah apa bagi ayah, ya Allah apa bagi mama, ya Allah bagi tok nenek dia gitu gini. Hak tu hak Rasulullah raya dalam hadis sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Yang pertamanya sadaqatin jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh. Pak kita nak buat lagu mana anak kita yang saleh? Pasti kita kena hatta, kena betul, kena cara, kena tengok bila masa 3 tahun hingga 12 tahun. Pandang kita di mana? Ni tak ditadikan. Tak ditadikan kita dah nampak ni. Kerana anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, duduk situ. Duduk di fok-fok tadika tu duduk cara. Supaya apa? Supaya nak jadi anak yang soleh lagi salihah. Kita dapat bedah daripada anak. Tapi kalau kita tak main gitu, tak buat lagu tu, nescaya kita akan dapat juga anak. Tapi anak habis mana? Anak habis soleh. Kita duduk dalam kubur, dosa siapa lagi kita? Kita duduk di padang mahsyar, Tuhan tanya tak jawab tak boleh pula. Bagaimana kita? Kita nak buat kira lagu mana? Sebab itulah nak yobai hak ketua kita di sini ni, dasar dia ketua sini ni, dia nak cara ke masjid, dia nak cara tadika, soal lagi nak cara kubur. Perkuburan ni bukan nak cari di kubur gap, itu nak cara semenjak daripada mati lagi. Terkadang orang Islam kita ni nak semaya mayat apa tak pandai. Apabila mati ni Allah jadi susah. Sedangkan ajaran Islam kita ni tiap-tiap orang mukallaf yang kuasa semaya 5 waktu, maka jadi fardu kifayah di atas dia, mari semaya menyaksi di atas saudara dia. Kalulah orang kampung kita semua ni pakat buat kerja, mati seorang, Allahumma arhamna idza ma saru ilai, nescaya kita rasa tak jadi berat gapo. Tapi dengan sebab tak ada biar ada cara masalah ni, nak harap kata guru seorang tak ada. Nak harap kepada tok nebe, tok mene, tok ime, tok gapo saja tak ada. Berhajat pada ahli kuasa hak tinggi. Seumpama nayuk, seumpama tok menega apa nama ni, kena mari cara capur tangan dengan tok imam, tok khatib, tok bila. Ada kursus. Cara apa bentuk ke apabila meninggal seorang daripada kalangan orang beriman, macam mana dia nak buat? Nak kembami di mana? Nak tak di kubur mana? Apabila tu kita nak cara masalah kubur pula lagu mana? Kita nak hadap ke mana kubur lagu mana nak buat? Nak lepas kambing duk dari tu ke, lepmu duk dari tu ke, kita nak lakah kubur boleh ke tak boleh? Tu bab lain pula tu. Kena ada cara. Lepas tu pihak kena ada cara. Pemimpin. Lepas nak cari mana lagi? Cara masalah masjid. Cara masalah madrasah maskalah. Terutama maskalah agama. Cara masalah kematian. Kita banyak ning ya. Tubik daripada perut ibu kita, mari duduk di atas muka bumi ni. Nampak masjid, masjid tu tempat buat amal ibadat. Lepas daripada tu, tepi masjid tu nak buat amal ibadat pasti kena ada ilmu pengetahuan. Masuk maskalah, masuknya madrasah, masuk tadika, masuk pondok, masuk tu masuk ni. Lepas ada tu lagi kana dikubur pula kan. Manusia kita banyak tu lah. Nak lebih tinggi mana pun, nak bawah lekeh mana pun, situ lah. Sebab itulah kita ni sebagai orang yang beriman kena sedar. Sedar lagu mana? Sedar kata kita ni hidup di atas muka bumi ni kena ada jaksa. Jaksa kita tengok qadar diri kita. Qadar secara mana diri kita yang kita nak boleh buat. Qadar secara mana diri kita yang kita nak mentinggalkan kesal di atas muka bumi ni. Terkadang kesal kita yang kita tinggal dapur jadi mama, jadi ibu orang, jadi tok orang, tapi anak cucu dia tak pernah lapar. Hak ning dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak dia tidur duduk dalam kubur sehingga hari kiamat. Tu orang perempuan umpama tu. Hak ni pak
Gi hatta anak hatta tadika hatta pak ngaji qiraati hatta gi ngamutu tak ada apa kereta. Tapi tu contoh tauladan ini diikuti oleh orang, diturut oleh orang. Ni apa yang jaksa yang molek. Ni kita tak ada tinggal jaksa yang molek, tinggal jaksa yang tak molek. Apabila orang ikut orang turut, orang pakai, jadi lagu tu. Kita pula kena tanggung. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kata, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu minhu syai' hatta yaumil qiyamah." Sesiapa buat contoh tauladan, kemudian diiringi orang ikut contoh tauladan yang buat tadi tu, orang ikut turut dia, nescaya dia akan dapat pahala yang tak putus-putus walaupun tu duduk dalam kubur dah. Oh, mama tu go, anak cucu dia tak biasa lapar. Oh, ayah demo tu go, anak cucu dia tak pernah kata tak pergi ngaji agama, tak ngaji tadika, ngaji kira. Dak ya hatta semua. Boleh orang sebut. Boleh orang ambil buat contoh. Orang lagu ni pahala yang tak putus. Pak kita tak sih. Patu yang nak boleh main hatta, nak boleh ada masjid, ada apa nama? Pasti orang atas pula. Sebab tu kita kena kerja sama. Kerja sama tu hak kita naknya. Bukan mana gitu mana gini. Pas baliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau kita nyewak contoh tak molek, anak taknya bercara, pemimpin taknya taat, tok imam, tok khatib, tok bilanya wak tak pada, wak tak ambil berat, tok gurunya deraka. Orang apa ambil pula contoh tauladan hak tu, mari guna, mari pakai dalam hidup. Hak ning dosa tak putus-putus juga hingga hari kiamat. Sebab tu kita sebagai orang Islam ni kena mikir, gunakan akal. Kita ngaji hukum akal untuk kita jadi orang yang berakal. Bukan mana kita ngaji hukum akal kita nak tak berakal, bukan. Cara kita guna akal ni supaya nak wak lagu mana hidup pe kita ni wilaba kita hidup di atas muka bumi ini. Sebab tu lah 3 perkara dalam Islam yang Islam itu setuju. Kalaulah kita sebagai umat Melayu, umat yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak ketua kita, pemimpin kita sokong perkara tersebut, tahulah kata yang nak kebaikan kepada kita, tahu kata yang nak kebaikan kepada umat, tahu yang kata yang nak kebaikan kepada umat masyarakat, bangsa dan bahasa, maka apakah kita tak nak bantukan orang umpama itu? Di sinilah bukan makna kata saya bercakap gini nak berat kau tu berat kau ni, tak. Saya bercakap kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bercakap di atas sahih yang betul. Kalau tak betul kita kata tak betul, kalau betul kita nak kata lagu mana? Kata betul. Ini perkara yang kita ni kena pakak capur tangan boleh dah. Umat Islam kita berhajat pada kita capur tangan, berhajat pada kita ni apa nama? Mari satu padu di atas dasar yang kita senapak ke. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, satu hari ni ada seorang tokoh ulama namanya Humaidi. Tiap kita tengok sejarah sikit pada akhir, saya nak beri boleh 5 minit sini dengan cara ringkas. Imam Syafi'i ni kalau tempat kita ni kita kata tak ada dia tak kenal. Walaupun dia mati di 204 Hijriah. 204 Hijriah, kita ni sekarang 1441. Tapi saya yakin kata orang kenal belaka Imam Syafi'i. Radak dia ni, pangkat setara dia ni. Ada lagi orang tak setuju dengan dia. Hai? Ada lagi orang tak setuju dengan dia? Ya, ada lagi orang tak setuju dengan dia. Noyak kata manusia kita ni nak setuju belaka tak boleh jadi. Nah, dia tak boleh nak jadi. Lepas tu apabila kita tahu dah kata manusia kita tak boleh nak jadi, nak usuk nampak belaka, supa belaka tak boleh nak jadi, panodok lagu mana? Situ pak nak tanya kan.
Lalu Humaidi ni, seorang Humaidi nama ulama juga, bukan orang biasa. Dok bila kesalahan Imam Syafi'i 1, 2, 3, 4. Nah, ketua kita tak molek situ, bok perang sini, makna kekurangan sini, cacat sini, bila tak molek tu. Lalu didengarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ni saya kita kenal belaka, tak ada tak kenal. Imam Ahmad dok di Baghdad dengar Humaidi dok bila kesalahan Imam Syafi'i, dok bila kecacatan Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad kata, "Hei Humaidi, manusia kita ni tak sepenuh, tak sunyi daripada silap dan salah. Mu terlupa dah kerana Rasulullah royak, sedangkan mu tu dok mai dengan hadis Nabi. Rasulullah yang ana, ya terlupa. Nak ayat kata hati apabila ada sifat hak tadi itu, sifat rasa tak puas hati, sifat tak reda, sifat rasa nak gadah gi mari, dia terlupa. Walaupun ya dok main dengan hadis Nabi beribu-ribu hadis, tapi terlupa. Ahmad kata, "Mu tak ingat kaya Humaidi?" Tak ingat ya tu. Cuma ingati aku sikit. Ni nak ayat tu. Walaupun ulama nak panggil tak dengar apa kita ni. Tak ada dah Humaidi kalau buka kitab terjemah dia. Tak ada biar tindih zaman kita. Terlupa hadis Nabi. Hadis mana? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak ada ni ada kecacatan, ada kesilapan, ada salah, ada silap, ada dosa, ada kecap undang-undang. Hatu anak ada. Dan sebaik-baik orang hak salah iaitu kita kembali kelik diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Pasal apa ndak bila kesilapan Imam Syafi'i 1, 2, 3, hak juta-juta hak ada buat kebaikan hilang mana? Ya tanya Humaidi. Imam Ahmad tanya. Lalu Humaidi ni berhenti daripada perbuatan tu. Hak kita bersumpah. Allah ketua kita ni wasa tak silap wah tamal sikit, sebiji lah, silap sikit lah. Gitu gini. Masa dia. Kita ni ketua pun masa dia kita kena sobat. Anak makmum pun kena faham lah juga. Nampak tu tak? Masa dia kita. Panawak lagu mana nak widak jadi molek. Pasti kita kena pergi dengan gapo tadi, digi dengan ilmu pengetahuan. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada saya yang lemah dan berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berjumpa dengan tuan-tuan ahli kampung di sini dengan dengan siap sedia lagu ini adalah kelebihan bagi diri saya sendiri. Dan tak lupa lagi lah kita ucap terima kasih kepada ahli jawatan yang mengadakan pentas seumpama-umpama ni. Itu adalah kelebihan dan kebajikan bagi diri mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Daripada nayuk kita sendiri, Tok Menir, Tok Nebel, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Khatib, dan soco kita dan lain-lain lagi daripada ahli-ahli yang ada muka di dalam masyarakat. Saya ucap dan berdoa kepada beliau dan kepada semua puak kita sekalian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kesihatan kita, keselamatan kita, kehebatan kita, dan minta Tuhan jagakan anak cucu kita daripada cara mikir yang salah dan akhlak yang dicela dalam agama dan daripada dadah. Segala-gala itu adalah kita minta kepada Allah, minta dari terhadap Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua. Pada akhir ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina nabiyyina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina
محمد في الآخرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والكورونا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.